وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. فصل في أحكام الأضحية. Kita cerita tentang bab korban udhiyah. Kalau kitab saya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kitab saya ada 5 lay lebih kurang. Kita pun ada 5 hari. Jadi bajetnya sehari selai. Boleh katalah hari Selasa. Tapi oleh kerana esok ni dipotong sehari. Jadi esok tak ada lah. Malam esok tak ada. Esok ada hal kena pergi Selangor. Tapi kita perhabiskan jugalah, insyaAllah. Tengoklah. Kalau tak habis, kita tunda lah. Saya balik hari Khamis ke apa. Tengok. Dia tak banyak sangat tak apa. Baik. Faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal pada menceritakan, fi bayani, nak menceritakan hukum-hukum al-udhiyah. Al-udhiyah. Udhiyah ini daripada kalimah dhahwah. Dia kalau dalam bahasa Arab ni dia ada mushtaq dia. Dia ada ambilan-ambilan dia. Asal usul kalimah tu daripada mana? Dan asal usul dia kata udhiyah ni asal usul daripada kalimah duha. Duha, waktu duha. Waktu duha, daripada kalimah duha inilah terbit mai udhiyah. Duha ni salah satu nama bagi waktu di dalam bahasa Arab. Kita nama waktu dalam satu hari ada berapa? Kita ada pagi, tengah hari, petang, malam, senja. Bukan bahasa Arab lah. Senja, rembang, tengah hari rembang, tengah malam, tengah malam. Lagi? Ada lagi? Dini hari. Bahasa Arab dalam 12 jam ada 12 nama. Setiap satu ada nama. Sebelum subuh dipanggil sahrun, sahar. Kalau waktu subuh dipanggil fajar. Kalau kita kata terbit fajar tu fajar lah. Ketika berlalu sejam kita panggil subuh, subuhun bahasa Arab. Kalau setelah sejam setelah tu dipanggil sabah, subhun, sabah lain. Lepas tu namanya syuruk. Lepas tu namanya bukur. Bukur semua bagi. Lepas tu baru nama ghadwah. Lepas tu baru nama duha. Setiap 1 jam tu dia ada nama. Terus lagi adalah sampai esok pagi semua ada. Macam kalau maghrib, ghurub. Lepas tu syafaq. Lepas tu ghasaq. Ini semua ada dalam Quran. Ghasaq, syafaq, ada atmah, atamah. Itu insya. Dia bahasa Arab ni dia ada. Setiap sejam ada. Jadi udhiyah ini daripada kalimah duha. Asal dia daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka berselawatlah kepada Tuhanmu, wanhar, berselawat ataupun solatlah. Fasalli, maka solatlah. Kemudian wanhar, maka berapa? Wanhar, nahar, sembelih. Apa dia? Berkorban, bersembelih. Wanhar, dan sembelihlah binatang udhiyah. Ini ayat ni ditujukan kepada ibadah korban. Fasalli ay makna solat hari raya. Maka sembahyanglah solat hari raya lah, macam itu. Fasalli li rabbik, sembahyanglah bagi Tuhanmu, wanhar. Dan daripada Al-Quran ada banyak, ada hadis, bahagiannya daripada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah di dalam Madanah. Aisyah Bajuri ada sebut, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tak ada lah amal anak Adam pada hari raya Aidil Adha ni
yang terlebih Allah cintai daripada menumpahkan darah. Hari raya tu ibadah yang ataupun amalan yang paling kita kata dicintai Allah, Allah suka adalah menumpahkan darah, sembelih ya. Kan bagi tumpah darah tak? Sebab apa? Sebab di dalam hadis juga menyebut bahawa binatang sembelihan kita tu dia akan datang kepada kita hari kiamat ni. La ta'ti yaumal qiyamah biquruniha. Mai dengan tanduk-tanduk dia, wa adlafiha, dengan kuku-kuku dia mai semua. Bahkan darah yang kita tumpah itu la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Bahkan darah itu sebelum tumpahnya di bumi, dia sampai dulu di satu makan di tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang ibadah itulah. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, maka kita ni hendaklah baiki dengannya, dengan ibadah udhiyah tadi kita kata diri jiwa kita. Maknanya kita berkorban dengan rasa seronok, dengan rasa hati kita gembira. Baiknya hati kita tu. Kita buat tu baik buat dengan seronok, bukan buat dengan terpaksa. Kalau dengan terpaksa tak salah buat. Habis ya. Jadi dan kita kata awal difardukan pada tahun kedua daripada hijrah. Setelah 2 tahun Nabi hijrah di Madinah, maka Allah turunkan perintah untuk berkorban. Dan cara bacaan dia kata bi dhammil hamzati fil ashhar. Baca dengan dhammah hamzah. Udhiyah. Dalam hasyiah ada sebut beberapa qiraat bacaan, beberapa lugah. Bahasa Arab ni ada banyak qabilah, ada banyak lugah. Ada sebahagian baca udhiyah, korban tu. Ada baca dengan kasrah hamzah, idhiyah. Dan dua bacaan tu dua-dua boleh syaddah ya ataupun takhfifkan ya. Udhiyah ataupun udhiyah. Ataupun idhiyah ataupun idhiyah. Mana empat lugah. Udhiyah, udhiyah. Idhiyah, idhiyah. Macam tu, 4. Kemudian ada juga qiraat baca apa lugah, bukan qiraat lugah yang baca dengan tak ada hamzah, dhahiyah. Baca dengan duhiyah bi fathah bi fathid dhahiyah ataupun kasrah dhad dhihiyah. Itu semua bahasa Arab. Ada juga bacaan dengan adha dan juga idha. Jadi semuanya 8 lugah. Boleh. Bahasa Melayu korban. Kita pun ada lugah juga. Biasa sebut korban. Kurban. Kalau Kelantan kobe, kurbe. Buat apa? Buat dak kobe tahun ni. Dia panggil korban ke apa? Tak tahu itu kan. Kurbe. Kan kalau selalu kan orang Kelantan kalau ada n dia selalu imalahkan sikit sebutan tu. Tak sebut korban, kurbe. Tak tahulah dia sebut apa. Kan. Kalau ikan, ike. Macam dalam Al-Quran lah. Bismillahi majreha. Imalah. Majre boleh, majri boleh. Kalau Terengganu, korban. Betul. Tak tahu. Tak tahulah dia pun sebut, dia pun pakai kalimah apa kan. Itu lugah Melayu lah. Tak banyak lah. Kalau lugah Arab dia banyak, 8 sebutan. Selain daripada korban kita panggil apa? Tak ada no. Kita panggil korban no. Buat korban tau ni. Ada panggil ni, tak ada no. Tumpah darah. Sembelih nah, sembelih. Jadi udhiyah ini apa? Udhiyah ini dia kata wahyasmun lima yuzbah, iaitu satu nama bagi barang ataupun bagi binatang yang yuzbah, yang disembelih. Jadi udhiyah tu kena dekat binatang tu. Kalau kita sembelih kambing tu dipanggil udhiyah. Kalau kita sembelih lembu tu udhiyah. Kalau kita sembelih unta tu udhiyah. Minan na'am, daripada binatang. Kita kata na'am ni 3 lah. Lembu, kambing,
unta. Tu na'am. Apabila disebut na'am ni maknanya lembu, kambing, unta. Khas di dalam udhiyah ini khas dengan na'am. Ikan tak termasuk nak buat korban bukan ikan terang. Yauma Aidil Nahri, ketika hari Aidil Adha ataupun disebut juga Aidil Nahri. Nahar tu makna sembelih lah. Wa ayyamit tasyrik, dan juga pada hari-hari tasyrik 3 hari. Pada mazhab kita 3 hari. Ada sebahagian mazhab 2 hari saja. Taqarruban ila Allah Ta'ala, kerana mendekatkan diri ataupun kerana ibadah kepada Allah. Jadi dia ada 3 kaid untuk kita namakan udhiyah. Pertamanya mesti daripada na'am, kambing, lembu, unta. Kalau binatang lain kita tak panggil korban. Yang kedua mestilah pada hari raya dan hari tasyrik. Kalau selain daripada tu, sebelum hari Khamis, kita raya Jumaat, hari Jumaat Khamis tu tak nama udhiyah, tak nama korban. Walaupun dia kata aku nazar kambing ni nak buat korban tahun ni, kita sembelih kambing tu, hukum nazar tak boleh makan. Tapi adakah nama udhiyah? Tak nama udhiyah. Hari raya kena buat lain. Sebab dia kata nak buat udhiyah, tapi dia telah meluputkan udhiyah. Binatang yang sembelih sebelah raya tak nama udhiyah. Buat kekah. Kalau buat kekah tak apa. Habis kalau udhiyah mesti hari raya. Dan yang ketiga, taqarruban ilallah, kena sembelih tu kerana taqarrub ilallah, kena mendekatkan diri kepada Allah. Ayam tak boleh. Cuma itu di dalam hasyiah ada sebut mazhab Ibnu Abbas. Dalam mazhab Ibnu Abbas dibolehkan. Ada pendapat dia lah. Dan ada dalil dia. Dia mengatakan itik, ayam boleh kita korban. Dan kata dalam hasyiah Bajuri, dia kata wa kana syekhuna rahimahullah, dia kata guru kami rahimahullah, ya'murul faqir bitaqlidihi, menyuruh, memerintah orang-orang miskin taklid mazhab Ibnu Abbas dan menyembelih. Jadi kita tahu pendapat ni taklid tak ada masalah. Taklid tak ada masalah. Wa yuqis 'ala al-udhiyah al-aqiqah, macam tu juga kekah. Kekah ni habis kuat, Allah duit tak ada lagi ni. Kekah ayam dulu. Ikut siapa ni? Pendapat Ibnu Abbas. Itu dia kata walau liman walidalahul maulud aqqa bidikah, data kalau bagi siapa yang beranak baginya anak, aqqa akikahkan, bidikah dengan ayam tina, ala mazhab Ibnu Abbas atau pendapat Ibnu Abbas. Jadi dia sebab benda tu sunat muakkad ya. Jadi kita buatlah. Dia dituntut di setiap keluarga. Buatlah kita. Kalau kita tak mampu, ayam raya tu sembelih ayam, kita tak payah kita siapa-siapa, kita antara kita niat kita ikut pendapat Ibnu Abbas, kita sembelih tu kira apa korban kita tu, kita tak mampu nak buat kambing dia dituntut seumur hidup. Kalau budak tu dah balik, nanti kalau dia tak akikah buat Kalau dia kecil lagi, pak dia buat 7 hari buat tak ada hari 7, buat hari 14 tak ada, tambah hari 7. Kalau pak dia tak mampu juga, sampai dah besar, dia nak kahwin, so nak buat kenduri kahwin, lembu dia tu ni buat akikah kat dia, buat setumpuk akikah. Sama. Akikah dengan bab udhiyah ni sama. Kebanyakannya, bukan semua, tapi kebanyakannya sama. Dalam bab seekor kambing, setumpuk bagi lembu sama. Bab nazar tak nazar nanti pun dia akan sama bab akikah dengan udhiyah. Cuma bezanya kalau bab udhiyah kita sedekah yang mentah kan. Kalau bab akikah kita masak. Boleh. Kita nak buat kenduri setumpuk, kekah setumpuk, korban setumpuk, apa lagi? Apa lagi? Hajuan setumpuk, hadiah setumpuk, nak simpan setumpuk, lagi satu. Boleh buat lah 7 tu, tak ada masalah. 7 orang kongsi satu lembu, macam-macam niat, tak ada masalah. Hak tumpuk aku nak buat korban, hak tumpuk ni dia nak buat ni, hak tumpuk ni nak buat, terserah.
Boleh berkongsi satu lembu. Yang penting 7. Lebih tak boleh. Dan juga ayyamut tasyrik ni di dalam Hasyiah Bajuri sebut, maksud ayyam ay bilayaliha, maksudnya sekali dengan malam. Wa in kana zabh fiha makruhan, sembelih pada waktu malam hukumnya makruh, dan benda tu dibincang oleh ulama banyak pendapat lah. Habis. Tak ada orang buat. Kita ni selalunya benda yang menyalahi kita tak buat. Kita ni ikut amalan tok guru dalam bab agama ni. Kita ni kebanyakan masyarakat ni kita ikut bukan pendapat, kita tak amalan tok guru yang dulu ajak, tok guru dulu ajak buat macam ni, kita ikut sampai nak atau nak, sebab kita tak reti. Jadi kita tak cuba-cuba menyalahi, sampailah ada satu puak-puak yang suka merubah-rubah. Dia kata ni tak boleh macam ni boleh buat macam ni tak. Jadi serabut sebenarnya. Orang tua lu ikut straight. Kalau jadi menyalahi, orang kata pasal apa buat macam ni, nampak tak? Jadi orang alim yang datang setelah tu pun tak mengganggu, tak mengubah. Itu kita kata adat resam para orang alim ulama Melayu kita macam tu. Tok guru hak mai sejak kurun dari dulu sampai, dia tak menyalahi tok guru hak dulu. Tok guru dulu aja, dari dulu orang tua buat macam ni, walaupun ada hukum dia tak boleh buat macam ni, boleh buat. Kalau dia nak buat, dia buat sendiri-sendiri atau kelompok dia. Tapi untuk menyalahi orang ramai tak, dia tak menyalahi. Dia tak memecah belah, sebab orang ramai ni dia tak tahu. Dia bukannya reti hukum semua benda. Jadi benda yang menyebabkan fitnah, selalunya guru-guru tok guru dia tak buat bising benda tu. Macam ada orang yang suka zaman lah kan, suka nak buat bising bagi serut orang ramai. Apa hukum udhiyah ni? Dia kata wal udhiyatu sunnah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Sunat muakkad, tapi sunat tu orang panggil sunat kifayah. Sunat muakkad ni pada siapa? Fi haqqina, pada hak kita. Adapun pada hak Nabi, hukumnya wajib. Nabi buat udhiyah tak tahu nah. Sebab selain dikatakan, kita kata khasais Nabi, kekhususian untuk Nabi ni, ada ibadah yang bagi Nabi wajib. Salah satunya udhiyah, kita sunat tapi Nabi wajib. Qiyamul lail, kita sunat, Nabi wajib. Solat duha, kita sunat, Nabi wajib. Itu khususiat bagi Nabi. Sebab di dalam hadis Nabi kata umirtu lin nahri wa huwa sunnatun lakum. Diperintahkan kepada aku tu untuk buat korban, dan ianya sunat bagi kamu. Jadi sunat ni sunat muakkad. Bagi siapa sunat muakkad? Bagi kita lah. Ini pendapat jumhur ulama, dan tapi sebahagian mazhab mengatakan wajib, iaitu mazhab Abu Hanifah. Dia mengatakan wajib, tiap-tiap tahun kena bagi buat lah, ikut syarat-syarat mazhab dia lah. Maka afdal mana sedekah dengan udhiyah? Udhiyah afdal pada hari raya lah. Kalau kita mampu, kambing seekor apa? 9, 8 lah. 800, kita nak buat kenduri 800 tapi tak mampu udhiyah, nak sedekah. Mana lagi afdal? Udhiyah lagi afdal. Sebab apa? Sedekah itu sunat. Tak ada khilaf. Udhiyah ni ada khilaf. Sunat ada, wajib ada. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Apabila ada pendapat yang kata wajib dan sunat, itu menunjukkan benda tu kuat perintah dia. Bila kuat perintah ni afdal lah. Jadi kalau orang tu ada 1000, dia nak buat kenduri biasa ke ataupun dia nak udhiyah, afdal udhiyah kalau tidak ada masalah bagi dia. Itu bagi orang yang mampu nah. Maksud mampu ni apa? Murad bil mustati' ni siapa? Di dalam ada dhabit tu, wal murad itu dhabit orang panggil, kita buat tanda bintang. Orang yang mustati', orang yang mampu ni adalah orang yang dia ada lebihan. Lebihan daripada hajat dia dan hajat orang yang dia bagi nafkah pada hari raya dan hari tasyrik. Hari raya, hari tasyrik, 4 hari. Dia nak guna duit banyak mana untuk 4 hari ni? Untuk diri dia, makan diri dia dan keluarga yang di bawah tanggungan dia. Semualah. Kalau dia ada 4 biji rumah, 4 biji rumah lah. Dia kahwin 4. Mana kena kira semualah. Maknanya dia ada lebih tak?
Lebih tu cukup tak untuk buat udhiyah? Kalau ada, maknanya dia dikategorikan mampu. Maka afdal pula. Sunat ni untuk tiap-tiap buah rumah. Setiap buah rumah dituntut buat. Kalau kampung ni ada 10 biji rumah, 10 biji rumah tu dituntut buat kalau mampu. Kalau mampu. Imam Syafi'i kata, qala Syafi'i di dalam dia kata, la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Tidak diberi, tak aku memberi rukhsahkan bagi meninggalkannya bagi orang yang mampu. Mampu. Maksud la urakhis tu apa? Aku tak memberi keringanan tu maksudnya apa? Maksudnya Imam Syafi'i nak bagi tahu bahawa makruh tinggal bagi orang yang mampu. Sama ada dia ni orang kampung, orang pekan, hadir, musafir, ke mana sahaja dia, asal dia kaya, dia mampu, makruh dia tinggal. Itu kata Imam Syafi'i. Kita kata Imam Syafi'i lah. Dia mampu buatlah. Tak mampu buat. Dia mampulah kan. Tengok kita lah. Kalau kita mampu ada lebih. Kita ada hajat. Tengoklah hajat duit kita. Kita nak guna ke tak. Kalau tak guna ada duit lebih, buatlah. Dan di antara benda yang sunat, cuba tengok di dalam tu ada sebut lah, wa yusannu tu. Di antara benda-benda yang sunat bagi orang udhiyah ni apa? Kalau dia tu bercadang nak buat udhiyah, disunatkan untuk tidak menghilangkan segala bulu-bulu dan kuku daripada 10 Zulhijjah. Bukan 10, maksudnya 10 dari awal sampai kita buat udhiyah. Ini dah masuk kan? Ini dah masuk. Jadi kalau ada siapa yang bercadang nak buat udhiyah, kuku jangan potong, janggut jangan potong, apa lagi, bulu-bulu ketiak jangan cabut, bulu bawah pun jangan trim. Semua jangan. Kalau perempuan pun sama, lelaki pun sama lah. Sunat, taklah wajib lah. Sebab ada hadis yang melarang buat tu. Ingat kita lepas ada orang post benda tu, dia kata haram ni, Nabi tak bagi. Bukan larangan haram, makruh. Itu kita kata nak baca hadis ni kena hadis bab lain. Dalam nak meletak hukum kena tengok fuqaha. Memang hadis Nabi kata, sebab dalam hadis hanya ada 2, larangan dan suruhan. Nabi suruh, Nabi larang. Al-Quran pun suruh dan larang. Tapi dalam fiqh dia ada 2, suruhan, suruh wajib, suruh sunat. Larang haram, larang makruh. Jadi hak mana satu? Sebab tu kita kena kembali kepada fuqaha. Memang ada hadis Nabi larang potong, tapi maksud dia makruh. Siapa nak korban, simpanlah. Kalau hari raya, kalau pergi sembahyang raya dengan Habib Salim, selalu tengok Habib Salim berjambak. Macam tak terurus. Sebab dia tak cukup. Harapkan cepat. Dia cepat. Kuku, walaupun hari Jumaat jangan dipotong. Makruh nah. Sebab apa? Sebab ada dalam hadis. Jadi apa tujuan, apa hikmah dia tu? Hikmah dia kata syumulul maghfirah wal itq minan nar li jami'i dhalik. Maknanya kalau kita potong, waktu kita korban tu, segala juzuk anggota kita ni Allah bebaskan daripada api neraka dan mendapat keampunan. Hak kita dah potong tu terlepas, tak dapat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita simpan, maknanya hak mana ada tu mendapat semua. Kita kata maghfirah, keampunan, dan juga itq minan nar, keampunan. Kalau dia korban pada hari hilas, tunggu sehingga dia korban. Mandi ya, jangan tak mandi. Lagi kata tak mandi pun tidak. Mandi. Lagi dia tak mandi, dia pergi pengang kambing tu bangkit dia tak. Bau ni kata. Dan siapa yang disunatkan untuk sembelih? Orang yang buat korban tu lah. Kalau dia pandai, sunat dia sembelih. Belajar kalau boleh berkorban, korbankan sendiri. Dan bagi orang yang tak reti sembelih, dia wakilkan orang dan sunat dia melihat. Walaupun perempuan, bila dia wakil sembelih kepada orang khunsa ke, sunat dia melihat. Sebab hadis Nabi yang Nabi sebut kepada Sayyidatina Fatimah, dia kata qumi ila udhiyatik, bangkitlah pergi tengok binatang korban engkau, fashhadiha, saksikannya, fa innahu bi awwali qutratin min damiha yughfar lak ma salaf min dhunubik. Nabi kata
Sesungguhnya awal titisan daripada darah itu mengampunkan bagi engkau dosa-dosa engkau yang telah lalu. Itu korban. Itu banyaklah kelebihan korban ni, banyak. Kalau unsa dia nak korban dua bagian. Lelaki dua bagian. Orang kikah Dua kekah. Unsa ni selalunya dia disamakan dengan perempuan. Satu. Jadi kalau perempuan Kikah nak sendiri. Boleh Tapi sunat bagi perempuan ni wakil ya. Okey. Yang sunat wakil ni khunsa, orang tak pandai, perempuan. 3 orang ni sunat dia wakilkan kepada orang. Ya? Jadi sunat ni dikata sunat muakkadah alal kifayah, dan sunat ni sunat kifayah. Dia sama macam wajib. Wajib ada wajib aini, ada wajib kifayah. Wajib aini macam sembahyang maghrib. Wajib kan? Semua wajib. Kalau tak ada kalau satu kampung sembahyang maghrib, ada seorang tak sembahyang, dia terlepas tak? Dosa juga. Dia tak, depa dah sembahyang lah, aku tak sembahyang tak apa. Tak boleh. Ni aini tiap-tiap orang. Kalau fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Macam mayang jenazah. 3 orang buat, 4 orang satu masjid buat, kita tak payah buat, tak apa, gugur. Macam tu juga sunat. Sunat ada sunat aini, ada sunat kifayah. Sunat kifayah salah satunya udhiyah. Di dalam satu rumah itu dituntut untuk melakukan udhiyah. Apabila seorang buat, hak lain terlepas dari tuntutan sunat. Kalau tak buat, masih dituntut oleh syarak. Dituntut, ditagih. Buat. Tak buat, syarak duk suruh buat sampai habis hari tasyrik. Bila seorang buat, terlepas daripada tuntutan. Kalau tak buat semua dosa? Tak, kan dosa. Jadi ada sunat-sunat yang dipanggil sunat kifayah. Ada berapa sunat kifayah? Di dalam hasyiah ada menyebut 7. Dia dinazamkan di dalam satu bait. Azanun wa tashmitun wa fi'lu bimayyitin idza kana manduban walil akli basmila. Adhanun wa tashmitun wa fi'lu bimayyitin idza kana manduban. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Adhanun wa tashmitun wa fi'lu bimayyitin idza kana manduban walil akli basmila. Adhan sunat kifayah. Kalau satu jemaah kita nak pi mana-mana, kita pi rombongan, ni nak sembahyang, jom kita sembahyang jamak qasar. Sunat azan. Selalu kita tak azan, itu qomat sunat juga azan. Tashmit ni makna tashmit bagi Atish Hashim, alhamdulillah. Lepas tu orang kalau ramai-ramai, seorang sunat kata yarhamkallah. Kalau pun yahdikumullah. Itu balas lagi. Wa fi'lu bimayyitin idza kana manduman, dan buat benda-benda sunat untuk si mati. Wudukan dia, buat benda-benda sunat untuk si mati ni. Lembut urut badan dia ke apa. Walil akli basmillah, dan untuk makan baca bismillah. Satu talam kita makan, seorang baca bismillahirrahmanirrahim, habis semua tuntutan sunat tu. Kita baca bismillah ni. Hang dah baca dah, wakil. Sunat kifayah, sunat seorang buat. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu, dan juga udhiyah daripada ahli bait, ahli rumah yang berbilang. Kalau seorang jadi sunat aini lah. Kita bujang duduk seorang-seorang, sunat atas kita buat, tak ada orang lain lah. Tapi kalau dalam rumah kita tu ada ramai, satu rumah, maka sunat seorang buat. Kalau ramai-ramai nak buat lah, tak ada masalah. Tapi tuntutan tu kalau seorang buat dah selesai. Pahala dapat semua? Tak, dapat kat dia. Orang lain tak dapat. Wa bad'u salam, bagi salam. Kalau kita ramai-ramai jalan, kita jumpa orang, seorang sunat bagi salam. Assalamualaikum. Orang lain tak payah. Jangan kau ni assalamualaikum, kau ni assalamualaikum, kau ni assalamualaikum. Jenah jawab salam tu waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jenah jawab. Seorang saja dalam satu jemaah, sunat seorang bagi salam. Wal iqamah fa'qila, dan juga iqamat. Iqamat pun sunat, qomat. Seorang qomat, bukannya 10 orang qomat. Dia kata fadhi sab'atun, maka 7 ini
In jabahal ba'du yaktafi. Kalau seorang mendatangkannya atau mendatangkannya memada. Wa yaskut laum an siwahu takammula. Dan gugurlah celaan daripada selainnya. Takammula, nak menyempurnakan. Baiklah. Ada hajin hafal ni, ingat ada 7 sunat kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Apabila mendatanglah dengannya, dengan udhiyah tadi, min ahli baitin, daripada ahli rumah, kafa an jami'ihim, memadalah untuk sekaliannya. Memada tu maknanya apa? Memada depa tak dituntut, sukutut tolak maknanya, tapi pahala tu dapat seorang hak buat itulah. Cuma pendapat Imam Ramli mengatakan boleh kongsikan pahala tu. Dia boleh kongsikan pahala tu. Tapi udhiyah tu untuk seorang, satu tumpuk seorang. Yang pahala tu Imam Ramli kata boleh sekutukan. Pendapat dia. Ulama ni macam-macam pendapat. Dia ada hujah dia lah. Habis di situ nah. Wala tajibul udhiyah. Wala tajibul udhiyah illa bin nadhri, dan tidak wajiblah udhiyah itu illa bin nadhri, melainkan dengan nazar. Nazar sama ada nazar pada hakikat ataupun pada hukum. Contoh hakikat apa? Dia kata dalam bahasa Arabnya, contoh lillahi alayya an udhi bihadhihi. Wajib macam mana? Wajib atasku. Macam mana bahasa Melayu kita selalu sebut? Bagi Allah atasku, no? Bagi Allah atasku, aku menyembelih binatang ini, atau mengudhiyahkan, mengorbankan binatang ini. Aku bernazar lah macam tu. Kita sebut kita nazar. Nazar. Ataupun dia kata pada hukum menjadi nazar juga. Ja'altu hadhihi udhiyatan. Aku jadikan binatang ini udhiyah. Aku jadikan korban. Itu dipanggil kita kata apa? Pada hukum nazar. Sebab dia tak sebut nazar. Dia kata aku jadikan. Mana sebut nazar? Mana sebut lillahi alayya ke? Wajib atasku bagi Allah Ta'ala ke? Tak ada sebut. Tak ada sebut lillah. Tak ada sebut aku nazar. Tapi dia hanya sebut mana nak buat apa kambing ni, Mak? Aku nak buat korban lah. Aku nak buat korban. Aku jadikan binatang ni korban lah. Itu pada hukumnya nazar. Pada hukumnya nazar. Bila hukum nazar, maka jadilah binatang tu wajib walaupun dia jahil. Wajib walaupun jahil. Dan dia takyinkan ini. Dia kata binatang ni, lembu ni nak buat apa, bang? Nak buat korban lah. Nak buat korban lah. Jadi wajib lah. Siapa pun tak boleh makan. Dekah mo. Dekah mo. Ini pendapat kebanyakan ulama lah. Imam Ramli, Syekh Ibn Hajar sebut gitulah. Dia kata hak mana hak berlaku pada orang awam tu sekalipun, maka menjadi wajib dan haram mereka makan. Sebab udhiyah yang wajib haram makan. Udhiyah yang sunat boleh makan. Udhiyah sunat wajib sedekah 1 juzuk daripada dia atas nama sekadar sekurang-kurang pun tak apa dah. Sekurang-kurang nama daging seketul itu pun tak apa dah. Hak lain kita nak simpan semua, tak mau bagi kat orang, tak ada masalah. Yang penting sikit bagi sedekah. Kalau ni kita tak mau bagi daging tu, nak bagi nilai. Bagi nilai. Kita ambil sekilo daging, berapa kita kata sekilo daging kita lah 30 ni. Tak mau bagi daging 30 ni. Wallahualam, yang tahu tak boleh. Yang tanya tak boleh. Sebab apa, daging tu sendiri dia macam taqarruban lah. Kita taqarruban dengan daging tu. Bukan nilai dia. Tapi bila kita sedekah kat fakir miskin, kita tanya dia nak jual tak? Jual aku beli, tak ada masalah. Sebab fakir dia memiliki. Bila dia memiliki, dia boleh jual. Dia memiliki, dia boleh jual. Orang kaya tak memiliki. Fakir dia memiliki daging tu, kita boleh beli ke dia. Bagi duit dia. Bagi dia. Tanya kalau nak beli nak jual tak? Nak beli nak jual. Jangan jual. Tak, habis tu
Kalau macam masalah tadi, habis tu nak cakap macam mana kalau tak mau bagi nazar? Ni kambing ni nak berapa ni, Mat? Nak berapa kambing ni? Tu kita nak jawab apa? Aku nak sembelih Aku nak sembelih ataupun kau jawab buat korban sunat. Ataupun kata aku nak sembelih. Sembelih tak termasuk. Aku nak sembelih. Nak sembelih raya ni. Tak jadi. Dia tak jadi nazar. Orang ambil kan sembelih korban Angguk yang dia. Di dalam ni, di dalam Bajuri, dia menakalkan pendapat Syekh Ali Syubramul Lisi, dan juga di dalam kitab Bushrul Karim dia menakalkan daripada kalam Umar Umar Basri, Syekh Umar Basri, yang mengatakan dimaafkan bagi orang awam. Orang awam tak ada masalah dalam bab ni. Sebab dia tak reti. satu gitu macam kata dah lembu ada 5 ekor. Itu Mana lembu mana? kalau nampak itu nampak pun nak korban tu. Jadi Jadi dia buat korban. aku yang mana tu yang Lembu hak ni nak buat korban mana? Hak ni aku nak buat korban ni, hak ni. Jadi wajib lah. Tapi ada pendapat ulama mengatakan pendapat dhaif. Untuk orang awam dimaafkanlah. Sebab dia qasad nak ikhbar, dia nak menceritakan. haram makan Kalau jadi wajib kita kena sedekah semua. Tu hukum nazar. Bukan masalah jadi ikut mana dah. Nazar jadi pahala lagi besar. Tapi hak masalah dia apa? Kita tak boleh ambil. Kita tak boleh makan. Tu je. Tu masalah dia. Lagi besar lagi lah. Sebab kita sedekah semua. Dia jadi dari sunat, dia jadi wajib. Wajib ni lagi besar lah pahala dia. Hanya masalah dia kita tak boleh ambil makan. Dan orang bila tak tahu, dia pergi ambil sikit. Itu beza nazar dengan sunat. Sunat ni sedekah walaupun sikit tak ada masalah. Tak mesti syarat 1/3. Sunatnya 1/3 kan. 1/3 sedekah. sikit menjadi Yang penting ada nama sedekah. Jangan seketir. Tak boleh. Seketir. Naknya haram makan kita saja ke ataupun Sekali. orang tahu? Sekali. Tak boleh. Kecuali kalau kita buat tumpuk banyak, kita campur. Boleh. Tak boleh kan? pakai ni saya bagi ni Kalau kita campur tak apalah. Apa dia? Kalau macam 7 bahagian seorang yang nazar, yang lain semua sunat. Sunat tapi semua buat sekali. Campur sekali masak. Tu boleh makan. Kita boleh makan sebab kita tak takyin mana. Atau ada pendapat yang kata boleh. Betul lah tadi kan. Kita baru teringat kan kita jadi nazar. Kita kena bagi kan. Kita pakai. Kita boleh sikit. Ikut dia. Ikut dia. Kalau nak bagi tahu dia. Aku dah silap ni. Mana banyak? Kau kasih silap. Disurau ambil lagi. Abah. Kebanyakan selalunya guru-guru kata tak boleh. Kebanyakan ustaz kalau ceramah cerita kata begitu sebab dia memang tu kita yang muktamad. Ini cuma kita cerita pendapat. Kita cuma bagi tahu pendapat. Ada ulama yang kata dimaafkan. Itu di dalam kata qala Syubramul dia kata tak jauh untuk ightifar zalik lil awam wa huwa qarib. Dia kata kalau dia kata nak dimaafkan pun tak jauh. Syekh Ali Syubramul kata. Dan nas daripada dalam Bushrul Karim jelas dia kata pendapat Umar Basri kata untuk orang awam dimaafkan apabila dia qasad ikhbar dan nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu tentang mendatang ni lah dia nak buat korban. Tak ada masalah. Dia bukan qasad insya, tapi dia qasad, bukan dia nak jadikan, tapi dia nak ikhbar, nak cerita. Padahal orang tak tahu pula lembu dia mana. Pendapat dah. Orang pun tanya, lembu korban dia mana? Jadi untuk masalah orang awam ni kita kata ihtimal pendapat itulah. Kalau tidak jadi masalah untuk depa lah kan.
maksud dia jadi wajib tu maksud dia kena sebut ataupun dengan Sebut. perbuatan. Okey, untuk menjadikan nazar binatang tu wajib mesti dengan lafaz. Niat tak memadai lah. Dalam bab nazar tak memadai niat. Tentu kan. Mana orang tengok mana ramai lembu dan apa-apa kan? Tu. Jatuh lah. Tu lah. Jawab. Itu jawab orang panggil jawab. Ha. Jawab bagi Soalan. jawab bagi soalan. Jatuh. Jatuh. Jawab bagi dia sempurna. Dia jawab tu dia sempurnakan ayat yang orang tanya tu. Macam mana soalan orang tanya tu? Orang faham lah. Ya pula walaupun body language kan. Tak apalah. Dia Dia tahu ni. Dia tak jawab. Dia tak jawab tak apalah. Dia tak jawab tak apa. Sampai kat lembu tu. Nak tunjuk dengan jawab tak ada 5 ekor kan? Tak jawab. Tak jawab lagi kan? Tak jatuh lah. Dia pergi tunjuk lembu tu kalah. Ha. Tak jawab lagi. Tapi maksud dia punya tu maksud dia mesti ada sebutan lah. Ada sebutan. Ha? Oh, jawab. Macam apa? Tulis. Tak apa tulis. Kalau nazar sekalipun di dalam hati tak jadi. Tak jadi nazar maksudnya. Dia sebut dalam hati. Dia kata aku bernazar. Dia kata dia jelas. Dia kata aku bernazar untuk menjadikan lembu ini sebagai udhiyah. Dia kata dalam hati. Tak jadi. Dia kena lafaz. Dia nak untuk menjadikan wajib dia mesti lafaz. Bersalahan niat untuk jadikan udhiyah itu dalam hati. Lafaz sunat. Aku jadikan lembu ini udhiyah. Contohlah udhiyah yang sunat. Itu apa sunat saja lafaz. Hak wajib dalam hati. Bila nak niat? Bila ta'yin lembu tu, bila kita pergi kat lembu tu, kita pilih. Ataupun ketika kita wakilkan. Pun boleh. Wakil, kita boleh wakil sembelih dan tak niat. Bukan wakil niat. Kita wakil sembelih sahaja. Jadi tukang sembelih yang diwakilkan tak syarat kena tahu lembu ni udhiyah ke apa. Lantak hampa nak hang pasal aku sembelih je lah. Dia kata lembu hang. Bukan apa pun. Jadi siapa yang niat? Orang yang mewakil tuan lah. Tuan lembu tu lah. Tukang sembelih tak tahu pun tak apa. Udhiyah ke, kekah ke, kenduri ke apa. Tak kisah. Dia kerja sendiri. Tapi kalau diwakilkan kepada dia, dialah tukang wakil lah. Apa niat waktu dia nak sembelih. Jadi boleh niat waktu sembelih ataupun niat waktu ta'yin lembu-lembu. Ni lembu ni bahagian aku. Kalau kawan tu kata tolong wakil perempuan tu saya. Dia pun boleh kena niat lah. Niat tanya niat wakil niat nak tolong niat sekali ke? Kalau 7 orang wakil kat dia niat, macam mana nak niat? Niat nama seorang-seorang. Tidak, tak perlu. Hanya niat ini sembelihan mewakili, orang yang mewakilkan kepada aku. Serak 7 orang, 70 orang, tak kisahlah. 7 ekor dia nak kena sembelih. Mana nak larat nak ingat? 7 ekor kali 7, 7 kali 7. Ada nama dekat ni. Jadi tukang sembelih tu bacalah, tengok nama. Ni lembu ni nama ni. Time sembelih daripada sebab time corona ni kan payah depa nak main niat, nak main susah. Jadi wakil siap-siap, wakil beli, wakil sembelih, wakil niat, wakil semua siap-siap kat tukang sembelih. Tukang sembelih kata bismillah. Ini sembelihan daripada orang yang mewakilkan kepada aku. Daripada pewakil-pewakilku. Siap. Tak perlu ingat nama pun. Mengikut niat pewakil dia lah. Ini orang jenuh nak ingat dengan perempuan. Tak. Jenuh lah. 7 nak baca tu. Nama. Kepo mana ni? Oh. Tulis pun tak betul. Jenuh baca. 7 orang tu dia. Hitam. Saya pun. Itu dia kata syarat tu niat ketika zabah atau ketika ta'yin. Ketika nak sembelih ataupun ketika ta'yin. Kalau dia wakil, tu waktu wakil lah. Kalau nak wakil niat saja pun boleh. Kita tak boleh nak pergi. Kita tak wakil niat. Telefon kawan kita, ni hang macam mana lembu dah sampai kah? Nak sembelih dah tu. Hampir tolong niat kat aku Ustaz. Kita tak, kau tu pun tengok mana lembu dia, ni lembu ni. Niat untuk wakil niat saja. Sembelih orang lain, tak ada masalah. Boleh. Kita tak ada kita ni. Kita aku suruh pada hang lah.
niat juga. Macam mana? Dia sekarang ni dia nak baca orang nak dia buat. Dia mula berserah pada hang. So dia dia kita wakil dia. Wakil segala urusan A to Z. Ikut jenis wakil lah. Wakil ni boleh berbagai-bagai. Boleh berbagai-bagai jenis wakil. Serah semua segala urusan bab udhiyah ni dekat hang lah, hang uruslah semua untuk aku dari A sampai habis. Termasuk niat sendiri. Masuk niat sekali boleh, tak ada masalah. Jadi bila kalau dah jadi nazar, Jadi orang yang niat tu syaratkan mesti ilmu kena ada. ada, kena ada. Kena ada. Kalau tak beli tak boleh, kena ada dulu. Benda tu bagi ada dulu kan. Sama ada ketika sembelih ataupun ketika tengok lembu, ta'yin hak mana satu. Dah sampai. Jadi pilih hak mana satu kan. Pilih hak mana satu. Ta'yin hak mana satu. Ini lembu korban dia lah. Dia niatlah hatilah. Satu bahagialah. Ini satu bahagian dari ini jadikan korban. Niat sajalah hati. Tak jadi nazar apa. Niatlah hati. Tapi kalau dia dah nazar, maka wajib korban tu jadi wajib dan wajib dilaksanakan di dalam hari raya. Sebab kita sebut tadi apa? Syarat dia mesti ketika hari raya dan hari tasyrik. Kalau selain daripada hari tu tak boleh. Kalau buat lewat daripada hari tasyrik dikira qada. Kalau dia buat sebelum dari hari tasyrik tak nama, kena buat lagi sekok yang wajib. Hak ni hak awal ni jadi apa? Tasarruf masraf wajib juga. Macam wajib segah semua. Sebab kita dah ta'yin. Lembu ni bila kita ta'yin di nazar, dia jadi milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Kita tak ada hak nak ambil. Jadi walaupun kita sembelih sebelum raya haji, dia dah bukan milik kita dah. Semua untuk Kalau nazar tu tiba-tiba lembu yang nazar tu dia mati ke? Kalau mati tanpa kesalahan kita, terangkat. Sebab apa? Sebab benda tu bukan lagi milik kita dan bukan kesalahan kita. Tapi kalau dengan kesalahan kita, kita kena ganti. Kena ganti lah. Beli lain Kalau orang lain yang bagi mati, orang lain kita pergi minta kat orang lain ganti. Ganti lembu kita. Kalau dengan sendiri tidak nah. Dalam pun ada masalah tu ada sebut dia. Fa in talifat al-ula bila taksir fala syai' alaih. Jadi kalau nazar tu lembu tina, tempat nazar mana? Dua-dua kena. Dia ikut mak. Adapun susu tidak. Susu tu manfaat, seperti mana kita boleh naik atas dia guna manfaat dia. Susu pun kita boleh minum. Jadi kalau kita kata nak sembelih mak dulu, anak tu tak tahu besar ni ya. Jadi adakah sembelih buat pada lepas dari raya ni memang potong? Anak orang. Dia tak jadi wallah alam tu. Wallah alam. Tapi saya ingatnya gini. Allah alam. Nanti kita cek lagi. Sebab yang kita ta'yin tu mak dia, bukan dia. Dia ta'yin mak. Cuma dia jadi wajib, dia mengikut mak dia. Wajib tu mengikut mak. Cuma adakah kena buat daripada raya haji juga? Allah alam. Sunat bergantan lah. Sunat bergantan. Kalau buktina pun Nampak korban. 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 Abjad. Yang korban tina sunat kan? Korban tina sunat. Tina ke jantan? Jantan noh. Jantan. Bukan tina, jantan. Dia jantan, untuk korban ni jantan. Tu nanti insya-Allah kita akan baca bab binatang. Bisa? Kalau jantan yang senyawa dengan tina, itu aktor. Kalau jantan dengan tina.
Dan tak dia tetap Mengawan mengawal dengan dia bukan angkut ni. Ya. Ada. Dia tak aku kau. Ada. Dah. Ada. Kalau aku kau ni. Bahan. Kenapa terus. Ah. Jadi dalam tu dia ada sebut masalah yang tadi kita cerita. Kalau binatang tu mati bila taksir, maknanya tanpa ada kesalahan, fa in talifat. Maknanya sebelum daripada hari raya tu binatang tu mati, keracunan ke apa kan, pokok tumbang timpa dia mati ke apa kan, maka fala syai' alih. Dia tak wajib sebab apa? Dia telah keluar daripada milik dia ketika dia nazar. Ketika dia nazar, binatang tu bukan jadi milik dia dah. Jadi seolah-olah dia ni wadi'ah. Wadi'ah kita tak baca lagi kan. Wadi'ah ni, kalau wadi'ah ni maknanya orang simpan barang kat kita. Adakah kita perlu bertanggungjawab atas kerosakan barang? Kalau tak ada kesalahan, kita tak tanggungjawab. Bukan kesalahan kita lah. Maknanya tiba-tiba dia pecah, duduk dalam tangan kita, kita dah simpan elok-elok apa di tempat yang sepatutnya, bila buka buat yang pecah. Adakah kita perlu bayar ganti rugi? Tak wajib, sebab itu hukum wadi'ah. Jadi sama juga macam ni. Bila kita dah nazar, seolah-olah kita ni hanya pemegang amanah saja simpan lembu tu. Sebab bukan milik kita, satu pun kita tak boleh ambil. Bila mati, terlepas tanggungjawab. Tapi kalau dengan taksir, dengan salah kita, kena ganti, kita kata yang paling mahal harga dia antara hari binasa dengan hari raya. Binasa ni cerita sebelum lah, no? 2-3 hari sebelum lagi raya, harga dia jadi 1,000. Harga dia 500. Harga dia 500. Elok time hari raya, harga dia nak sampai 1,000. Ambil 1,000. Paling mahal antara 2 hari ni. Kalau hari binasa tu mahal, hari raya tu murah, ambil harga hari binasa ni. Mana antara 2 hari ni, hak mana hak paling mahal? Ambil harga hak paling mahal. Kena ganti hak senilai dengan harga tu. Senilai dengan harga tu. Itu kalau dengan salah kita. Okey. Bila dia mati dengan kesalahan kita, kita wajib beli kan? Kita ganti kan? Baik, kita ganti sekarang. Bila kita ganti baru, sebelum hari raya sehari, mati pula. Tapi bukan salah kita. Orang langgar ataupun pokok tumbang. Kena ganti tak? Ni bukan salah kita ni. Kena ganti tak? Kena. Kenapa hak masalah tadi, kalau bukan salah kita, tak kena ganti kan? Masalah tadi, lembu kita, pokok jatuh atas dia, mati. Kita kena ganti tak? Tak kena ganti sebab bukan salah kita. Kita hanya sebagai macam pemegang saja. Hak kali kedua ni, kita beli dah. Sebab ni masalah lain lah. Masalah lain, binatang mati dengan kecuaian kita, maka kita ganti. Bila kita ganti, mati lagi sekali. Tapi hak kali kedua ni, bukan kesalahan kita, pokok tumbang. Tapi hak ni kena ganti. Sebab apa? Sebab masalah yang kedua ini dipanggil masalah fi zimmah. Bukan ta'yin pada lembu tu, tak. Pada masalah pertama tadi, kita tak kena ganti sebab kita ta'yin lembu tu. Kita kata, lembu ni aku buat nazar, maka bukan jadi milik kita hak mana? Lembu ni. Bila lembu ni hilang, kita tak ada kena mengena dengan lembu ni sebab kewajipan tu ada pada lembu ni. Hak wajib lembu yang wajib tu kena pada lembu ni. Kemudian pada masalah kedua, mati dengan salah kita, kita ganti yang baru.
Kita ganti yang baru, automatik dia jadi wajib tak? Wajib lah kan? Tapi bukan yang kita nazar yang awal. Bukan yang kita ta'yin. Jadi yang wajib ni sebenarnya wajib dengan sebab apa ni? Wajib fi zimmah, atas tanggungan kita. Bukan kita pergi ta'yin dia jadi wajib. Kita dah ada sekok, yang ni yang wajib. Hak ni mati, kita beli sekok ganti. Hak ni kita tak ta'yin pun jadi wajib. Tapi dia jadi automatik. Sebab apa? Sebab ada atas zimmah kita, kita perlu laksanakan seekor lagi. Jadi hak wajib duduk kat mana? Kat sini ke kat sini? Kat sini. Kalau hak ni pun mati juga, ada lagi ni atas ni wajib, ganti lagi sekok. Hak ni mati juga, beli lagi. Hak ni mati juga, beli lagi. Hak ni juga, beli lagi. Sebab kewajipan tu atas zimmah, bukan ada di lembu. Faham? Hak tadi dia ta'yin hak ni. Jangan beli. Dia mati apa? Yang beli. Tu beza antara dua masalah tu. Yang disebut di dalam. Sebut masalah tu ada sebut di dalam. Jadi kalau ni lepas masa pun dia kena sembelih. Sebab dia dah ada pada zimmah dia. Kewajipan tu dah ada. Sebab apa? Sebab hak pertama yang dia ta'yin tu, dia kecuaian dia. Mula dia beli elok, kambing baik punya, beli-beli. Dia pergi biak tengah-tengah malam dengan tak kena hujan panas, 3 hari kena, out terus. Atas zimmah dia, wajib dia kurbankan seekor kambing. Jadi bila-bila dia ada duit, dia beli. Dia kena buat. Qadha, dia cakap macam qadha lah, bila-bila sajalah, tak mesti raya haji. Tak nama korban. Qadha, yang qadha. Kalau korban atas diri dia lah. Dia jadi qadha. Habis kemudian kita akan bincang bab masalah binatang yang memada. Okey, binatang apa yang memada? Kita akan bincang satu persatu je. Jadi kebanyakannya jantan lah tu. Jantan, kambing jantan. Satu syarat-syarat dia apa nanti kita akan sebut. Dia tak banyak pun ni. Dia cerita syarat-syarat kambing, habis. Lepas tu dia cerita benda-benda yang sunat. Habis. Allah lah. Esok terang lah.